Muka surat 71 daripada atas lagi. Fasal yang ke-24. Allahumma salli ala sayyidina. Baik, perbezaan antara golongan yang beramal. Tadi kita beramal dengan amalan membaca Quran, tadi kita solat dan sebagainya, berzikir. Maka apa perbezaan antara golongan yang beramal? Maka Al-Imam pengarang kitab kita ialah Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Al-Arif Billah, dia adalah orang yang mengenal Allah, maka menyebut Al-Awam a'maluhum muttahamat. Apa makna Al-Awam? Orang-orang awam. A'maluhum, amalan-amalan mereka, muttahamat, ditohmah. Kerana kadang-kadang kita rasa kita susah nak baca Quran, ataupun kita rasa susah tak lancar nak sebut, semua tu anugerah daripada Allah SWT. Yang penting boleh baca Quran. Itu yang penting. Sama juga, contohnya walaupun kita solat, kadang-kadang tak khusyuk kan. Tapi Allah bagi kita solat tu pun satu nikmat. Ya. Maka cuma kita berusaha menyempurnakan lagi segala kekurangan dan kelemahan kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, sekali lagi kita melafazkan alhamdulillah. Kita sangat-sangat rasa syukur dan terima kasih pada Allah di saat Allah melorongkan kita, memudahkan kita, meletakkan kita dalam taufik dan hidayah Allah untuk sama-sama kita berada dalam majlis yang penuh dengan barakah. Hari Jumaat, baca Quran Suratul Kahfi, dan kita teruskan lagi majlis Taman Syurga kita, majlis ilmu. Moga-moga semua ni menjadi sedikit bekalan dalam pertemuan kita dengan Allah untuk melayakkan kita dapat kasih sayang dan kasih belas Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi untuk pagi ni kita sambung muka surat berapa ya? 71. Saya ni minta maaf lah tuan-tuan ya. Tiap kali datang tanya muka surat. Dia ustaz ni tak tahu apa dia nak ajar hari ni ke macam mana. Saya muka surat 71 daripada atas lagi. Fasal yang ke-24. Allahumma salli ala sayyidina. Baik, perbezaan antara golongan yang beramal. Tadi kita beramal dengan amalan membaca Quran, tadi kita solat dan sebagainya, berzikir. Maka apa perbezaan antara golongan yang beramal? Maka Al-Imam pengarang kitab kita ialah Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Al-Arif Billah, dia adalah orang yang mengenal Allah, maka menyebut Al-Awam a'maluhum muttahamat. Apa makna Al-Awam? Orang-orang awam. A'maluhum, amalan-amalan mereka, muttahamat, ditohmah. Itu apa maksud dia? Al-Awam, Al-Awam ni kita ni lah. Kita ni orang awam. Nak kata ilmu banyak, tak banyak. Nak kata tak tahu langsung, tahu. Ibadah ada buat. Tapi nak kata macam orang lain, orang yang hebat-hebat, tiap-tiap malam bangun 3 hari, seminggu khatam Quran, paling-paling kurang sebulan, tiap-tiap bulan khatam Quran, tidak juga kita ni. Betul? Kita tak tahu yang mana satu kita. Akhir sekali orang awam kita. Orang awam. Tidak dinamakan ulama, dia kena bangun tiap-tiap malam. Itu ulama. Kalau ulama tak bangun tahajud tiap-tiap malam, atau jarang-jarang bangun, itu ustaz. Itu ustaz. Macam, tak tahu nak kata macam saya pun, wallahu alam juga. Ya seminggu sekali, sebulan sekali tu, wallahu alam lah. Itulah kita. Tapi harap-harap Allah Ta'ala rezekikan kita pada masa ke depan. Walau bagaimanapun, kita lihat dia punya syarah ringkas dia. Angka 121 tu. Apa makna orang awam? Amalan-amalan mereka muttahamat, iaitu ditohmah, sentiasa ada ruang membawa kepada kekurangan dan dalam kehambaan. Kita sentiasa ada ruang. Bukan tak beribadah, tapi kadang-kala khusyuk, kadang-kala tak, kadang-kala sempurna, kadang-kala tidak, kadang-kala lewat, kadang-kala awal. Selalu berlaku kekurangan. Kekurangan itu pada zahirnya nampak kekurangan pada amalan, tapi hakikatnya kekurangan pada menyempurnakan kehambaan. Itu sebenarnya. Sebab apa kita solat? Sebab kita nak zahirkan diri sebagai hamba. Dan kenapa kita solat? Kerana nak menyempurnakan diri sebagai hamba. Maka kita dikira hamba yang dia tohmah ni apa? Tohmah ni dalam bahasa Melayu kita yang lain ya. Dituduh. Tak. Mana berlaku sesuatu yang cacat. Sehingga orang boleh buat tohmahan.
Atau orang boleh buat orang boleh sebut sesuatu kekurangan pada diri kita. Bukan tak solat, solat. Tapi lewat. Bukan tak solat, solat tapi banyak tapi lah. Jadi boleh disebut, boleh ditohmah, boleh dicela. Tohmah tu kan? Boleh disebut-sebut kekurangan, memang banyak. Itu maksud dia. Jadi sentiasa ada ruang membawa kepada kekurangan yang boleh ditohmah, khususnya kekurangan itu pada zahirnya nampak, saya ulang lagi sekali, nampak pada amal. Tetapi hakikatnya dia merupakan kekurangan pada penzahiran kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tugas kita banyak kali kita ulang. Kita ni hamba. Maka kita ada tugas menjadi hamba. Atau ada tugas melaksanakan tugas-tugas hamba, tujuannya menyempurnakan kehambaan. Boleh insya-Allah ya. Baik, kerana apa? Kenapa jadi begitu? Salah satu puncanya kerana tidak menjaga diri daripada syirik yang tersembunyi. Itu salah satu punca. Apa maksud? Kerana masih merasa diri. Jadi aku yang akan buat. Sebab tu saya sebut sebelum ni, saya ulang balik ya. Contohlah kita nak solat. Kita kena bagi tahu pada Allah. Ya Allah, dah masuk waktu solat. Dan kau perintahkan aku untuk aku solat. Ya Allah, telah sampai waktu Ramadan. Kau perintahkan aku untuk berpuasa. Ya Allah, tolonglah engkau bantu aku, ya Allah. Untuk jadikan puasa Ramadan tahun ni, ya Allah, terbaik dalam sepanjang umur aku, ya Allah. Pada puasanya, pada solat malamnya, pada bacaan Qurannya, pada diri aku zahirnya, pada batin hati akunya. Ada bagi tahu tak pada Allah? Untuk merujuk kepada diri kita lemah. Menzahirkan dan membuktikan dan menyatakan dan mengiktiraf diri kita tak mampu untuk melakukan sesuatu yang Allah perintah, kecuali dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah, dengan bimbingan Allah, dengan bantuan Allah. Tapi oleh kerana kita ni tak. Ni insya-Allah tahun ni aku. Tahun ni aku nak akulah. Jadi bila mana kita menyandarkan kepada diri kita, tahun ni nak pulun 20. Ya ke? 8 dengan 20 tu je lah. 20 kan. Tahun ni nak datang awal-awal parking tempat 20. Walaupun terasa 8 tu dah nak balik. Contoh. Tapi selama mana kita sandarkan pada ilmu kita, selama mana kita sandarkan pada diri kita yang lemah, kita tak akan ke mana. Akan sentiasa ada kekurangan. Kadang-kadang kita terlewat. Bukan sengaja nak lewat. Memang kita terlewat. Sebab apa? Sebab kita kan lemah. Kadang-kadang ada benda-benda yang mendatang. Betul ya? Kita tak tahu. Tapi kalau kita serah diri kita pada Allah, minta tolong Allah, tiap-tiap waktu tahu kena minta tolong Allah. Bukan hari ni cukup minta. Lepas ni tadi subuh. Ni zuhur. Ya Allah, nanti akan datang ada zuhur, ya Allah. Ya. Akan sampai satu waktu zuhur. Aku nak solat zuhur, ya Allah. Tolong permudahkan aku datang masjid, ya Allah. Dan di saat aku nak solat tu, ya Allah, jagalah hati aku, ya Allah. Sentiasa berinteraksi dengan Allah. Tapi tak, kita tak macam tu. Betul ya? Tak begitu. Kita tu saya samalah. Kita. Jangan salah faham tau, kita. Kita semua macam tu lah. Kita rasa kita nak bangunlah malam ni. Aku nak bangunlah malam ni. Rasa nak bangun awal lah. Semua kita sandar pada diri kita. Itu dia panggil syirik tersembunyi. Selama mana kita menyandarkan sesuatu kepada diri kita, sedangkan yang menggerakkan, yang menghidupkan, yang apa lagi? Yang melancarkan, semua Allah. Itulah. Oleh kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat takut kepada syirik yang tersembunyi pada umat Islam. Ada satu hadis baginda Nabi, dia tak tulis di sini. Nabi kata, innama akhafu alaikum. Ataupun innama Allahumma salli. Ada satu bahasa Nabi guna. Sesungguhnya benda yang paling aku takut berlaku kepada kamu, asyirkal asghar. Innama akhafu alaikum asyirkal asghar. Yang paling aku takut berlaku ke atas kamu, wahai umat aku, syirik kecil. Maka sahabat Nabi kata, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Syirik kecil itu apa? Yang paling digeruni, yang paling ditakuti. Nabi kata ar-riya. Riya itu syirik kecil. Apa makna? Salah satunya beribadah kepada selain Allah. Apa makna selain Allah? Termasuk diri kita. Itulah selain Allah. Termasuk kalau kita beribadah kerana diri kita, kerana kepentingan kita,
Kerana kehendak kita. Kan kita belajar sebelum ni kan. Ni teks-teks yang sebelum ni. Yang minggu lepas ataupun bulan lepas tu kan. Yang kita belajar sebelum ni. Sebab apa? Sebab nak syurga. Salah tak nak syurga? Tak salah. Memang Allah nak bagi pun. Tapi kita sudah tak cukup tulus. Tak cukup murni. Tak cukup suci. Tak cukup ikhlas. Jangan salah faham tahu. Saya ulang banyak kali ni takut orang spin kan. Orang sekarang cepat spin. Tak tahulah apa kerja dia. Betul ya. Dia kerja, dia tunggu. Dia bukan nak dengar kita mengaji pun. Kita mengajar. Dia tunggu silat. Sungguh. Daripada 1 jam tu, yang kita cakap benda-benda manfaat, benda-benda baik. 1 jam. Dia ambil 2 saat tu ya. Inilah manusia yang dalam diri dia ada keburukan. Maknanya apa? Kita sebut minta maaf. Minta maaf. Saya sebut ni yang tuan-tuan yang ada dalam live online ni. Kita bukan nak kata kepada siapa, tapi kita tilik diri kita. Kadang-kadang berlaku dalam diri kita tanpa sedar tahu. Perasan tak? Contoh ni nak masuk bab lah ni. Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang kita takut kita silapkan, kita istighfar pada Allah. Macam perempuan kan. Perempuan yang baik, suami yang baik. Isteri yang baik, suami yang baik. Ada isteri yang tak baik, ada suami yang tak baik. Tu kita tak nak campur. Kadang-kadang suami ni semenjak awal kahwin sampai sekarang ni baik dia. Satu je dia buat silap. Dalam 20 tahun, 30 tahun duduk dengan dia. Yang itulah yang puan-puan akan ingat selama-lama. You jangan lupa tahu, you buat apa hari ke dulu. Satu tu je pun. Itulah kita. Sama juga kita suami. Isteri ni daripada pagi sampai petang, siang dengan malam, pagi petang memasak, membasuh, mengemah rumah. Tapi ada silap sikit kata-kata dia, I terasa dengan you. Saya tak akan maafkan you ni. Satu tu pun je pun. Tu cukuplah tu tajuk tu ya. Sama juga orang di luar sana. Ustaz tu mengajar, subhanallah, begini. Terlepas cakap satu tu je pun. Itulah yang dia ambil, dia buat video, dia viral, dia buruk-burukkan. Apa sebenarnya contohnya? Biasanya minta maaf kalau saya silap. Saya ulang lagi sekali ya. Maknanya dalam diri kita ada 98% keburukan. Ada 2% aja baik. Sebaliknya. Sebab dia orang buat baik 98%, 2% aja orang tu silap, 2% itulah kita nampak. Maknanya apa? Diri kita ada 98% keburukan. Boleh ya? Sebalik dia. Tapi kalau kita ada 98% kebaikan pada jiwa dan hati kita, orang tu buat salah 98%, 2% dia baik. Yang tu yang kita nampak. Kenapa dalam diri kita ada kebaikan? Orang yang dirinya ada kebaikan, dia hanya nampak kebaikan. Orang yang dirinya ada keburukan, itulah dia mencari keburukan orang. Kenapa? Dia penuh dengan keburukan. Sebab tu dia mencari keburukan. Sebab tu lalat, dia tak cari. Dia cari apa lalat? Dia cari sampah je. Betul ya? Itulah. Ada guru saya dulu, ni saya cakap, ada guru saya dulu, dia kata, bukan lalat. Dia kata, jangan jadi ulat sampah. Ulat sampah ni, dia tak boleh duduk dalam benda tempat baik. Cuba puan-puan ambil ulat sampah sekor. Cuba ambil. Letak kat dia kat cantik. Tempatnya bersih. Bagi perfume kat dia. Kejap meninggal dia. Tak sempat menguncap dia. Tapi kalau kita letak dia tempat sampah, makin gemuk dia. Sebab apa? Sebab dia suka keburukan. Dia suka sampah. Ya. Jadi orang ni minta, tapi kalau kita cakap benda ni jadi kasar pula. Cukuplah di situ dulu. Saya pun dah tak minat dah. Masa muda-muda dulu, saya itu juga agresif juga. Jadi saya ni dah tua, tak mau dah. Nak meninggal dah. Allah, moga-moga Allah ampunkan kita semua, tuan-tuan. Pada semua. Sedikit kesilapan orang lain, kita maafkanlah. Ya, kecuali dia maaf tu ada dua cara. Sama ada caranya, kita makin dekat dengan dia dan kita maafkan dia. Ataupun kita maafkan dia dan kita tinggalkan dia. Okey? Bolehlah. Sebab kalau kita duduk dengan dia lagi pun, dia melukakan kita lagi. Dan kita pun memang kita tak sabar, kita lukakan dia juga. Jadi kita dengan dia sama. Jadi sama ada orang yang buruk pada kita, kita makin dekat dengan dia untuk kita perbaiki. Dan kita nampak ada harapan untuk diperbaiki. Ya? Bukan mengatakan kita baik, tidak. Kita pun keburuk-buruk juga. Tapi kita sama-sama menjadi baik. Ataupun kita maafkan dia, kita tinggalkan dia.
supaya dia dengan dia, kita dengan kita. Itu jalan paling mudah untuk selamat daripada sesuatu. Tadi nak cakap spin apa tadi? Nak cakap ceritanya spin. Tak salah kalau kita ibadah nak syurga. Tak salah. Saya nak solat ni Ustaz. Saya nak masuk syurga. Betul? Okey. Saya nak puasa ni supaya puasa saya dapat masuk syurga. Betul? Kenapa saya puasa? Sebab nak dapat pahala banyak. Okey, betul. Cuma di luar sana ada yang namanya, yang gelarnya kekasih-kekasih Allah, aulia-aulia Allah, wali-wali Allah. Tak terasa ke kita nak jadi wali-wali Allah ni? Atau kekasih-kekasih Allah? Kita ni kan selalu, tuan-tuan ada apa-apa, selalu rasa nak jadi apa? Kan dulu-dulu kan orang rasa nak jadi raja. Nak kahwin dengan anak raja. Dan dulu angan-angan, zaman dulu lah ni, angan-angan ni, cerita angan-angan ni. Akhir sekali tak dapat jadi raja, tak apalah. Sehari pun tak apa, raja sehari. Nak juga. Okey ya? Betul. Raja sehari. Istilah dalam bahasa berbicara. Tuan-tuan jangan salah faham ni tau. Risau kita akhir-akhir ni. Ni Ustaz ni cakap apa ni? Tak. Nak katanya kita dalam diri ni kadang-kadang nak jadi apa? Ada perasaan kan? Nak jadi apa? Kalau nak jadi billionaire, ada rasa tak? Takkan tak nak jadi macam Steve tu? Tak mau? Kan kaya kan Steve tu? Tak nak? Ni tak ada wawasan ni kalau tak nak ni. Kita ni kan orang Islam. Orang Islam ni kan wawasan kita kan dunia dan akhirat. Dunia nak kaya, akhirat nak kaya. Dunia nak bahagia, akhirat nak bahagia. Itu orang Islam. Jangan kata tak apalah saya orang Islam macam ni je lah. Itu bukan orang Islam, itu pemalas. Kena beza. Ada orang saya nak zuhud aja, tak nak apa-apa ni, tak nak ni semua-semua ni, tak apalah jalan kaki lah. Itu bukan zuhud, itu pemalas. Nabi pun ada unta dia yang ada nama dia. Nabi ada kuda dia ada nama dia. Tak apalah saya jalan kaki je lah. Itu bukan wali, itu wali nikah nama dia. Jadi kita kena tu. Okey ya. Cuma ada rasa nak jadi wali tak? Bukan wali sangat pun, nak jadi kekasih Allah. Kalau nak jadi kekasih Allah, buatlah sesuatu hanya kerana Allah. Kan tajuk sebenarnya kan cinta. Macam mana nak hidup dengan baik? Hidup dalam cinta lah. Hidup dalam cinta. Cinta kepada siapa yang paling benar? Tidak ada cinta yang paling benar, paling tulus, paling berharga dan berbahagia. Cinta dengan Allah. Setelah itu, boleh tak cinta kepada selain Allah? Cintalah selepas itu kepada selain Allah kerana Allah. Okey ya? Takat dulu. Tak habis ni tajuk ni. Jadi, jangan spin tau. Boleh. Tapi lebih baik, lebih baik. Kerana apa? Kerana nak mengangkat sedikit maqam atau kedudukan kita pada pandangan Allah. Ni orang awam. Tapi orang awam macam ni lah. Jadi selama mana kita nak duduk qadar orang awam? Tapi dalam diri, dalam cita-cita nak syurga Firdaus. Kalau orang awam, susah nak dapat syurga Firdaus. Pada kaedah bercakap, kecuali Allah nak bagi. Tapi Allah bagi pada kekasih dia. Kita nak bagi setempat yang terbaik. Nak bagi kat siapa? Orang yang tak pernah kenal. Orang yang kita kenal. Kenal tu pula di kalangan yang kenal-kenal. Siapa yang paling kita kenal? Yang paling dekat dengan kita. Yang paling mencintai kita. Betul ya? Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kiasnya begitu jauh sekali. Kerana kita makhluk, Allah adalah Allah. Tapi sebagaimana kita nak letak, nak bagi apa-apa sesuatu kepada yang paling kita cintai. Allah begitulah. Sebab tu, yang paling hebat sekarang ni, siapa dia? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad paling hebat? Sebab Habibullah. Dia kekasih Allah. Itulah dia paling hebat. Dia kekasih Allah. Maka dalam kita kena usaha supaya Nabi kita adalah kekasih Allah. Kita juga kena ikut jejak langkah Nabi kita supaya kita juga menjadi kekasih Allah. Begitu dia punya cerita dia. Okey ya. Baik, kita teruskan. Yang tadi. Bahkan dia sentiasa memandang kepada amalnya dan ganjarannya. Yang inilah orang awam. Ni Ustaz.
Kalau saya amal ni dapat apa Ustaz? Awal-awal lagi, amal belum lagi. Baru je dia minta amalan ni banyak kali saya ulang tahu. Jangan buat macam ni. Kita memalukan diri kita sendiri. Ustaz ada amalan Ustaz? Ada. Kalau saya baca ni dapat apa Ustaz? Baru dia tanya soalan baru. Ada amalan? Kita kata ada. Tak bagi lagi pun. Dia dah tanya dah. Dapat apa ni? Kita jawab dapat apa? Dapat beramal lah. Yalah. Kelebihan dia apa? Kelebihan dia boleh jadi hamba Allah. Takkan tu aja Ustaz. Murah rezeki tak ada. Nampak tak? Itu. Awal-awal lagi. Ni orang awam. Kalau itu saya, kalau itu tuan-tuan dan puan-puan, kita orang awam. Sibuk nak dapat sesuatu. Tapi salah tak? Tak salah. Ni banyak kali dah, 100 kali dah saya ulang ni. Tak salah. Okey je pun. Nabi pun bagi tahu solat duha apa cerita, solat tahajud apa cerita, sedekah tu apa cerita. Tahu. Jika dia tidak diganjari, maka dia tidak beramal. Sebab apa? Sebab manusia ni salah satunya, kita ni manusia, salah satunya, kenapa Allah letak ganjaran? Kerana ada orang ni, ada ganjaran baru dia nak buat. Tapi yang paling dahsyat lagi, ada ganjaran pun tak nak buat. Ini memang teruk lah, tak tahulah nak cakap apa dah. Okey. 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu pun tak. Kita lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita minta ampunlah pada Allah dia umur-umur yang macam ni kan. Kita ni umur dah tak tahu nak cakap apa. Lagi umur macam ni kalau kita berkira-kira lagi, malulah kita dengan Allah, nak bertemu dengan Allah. Okey, perangan kedua. Wal khawas. Khawas ni orang khawas. Baik. Khawas ni orang yang kita nak kata apa dalam terjemah bahasa Melayu kita? Orang yang lebih khusus. Bukan orang awam, orang khusus. Tapi dia tak terjemah, kita tengok bawah tu dulu apa dia bagi tahu. A'maluhum kurubat. Amalan-amalan mereka dengan tujuan menghampirkan mereka kepada Allah. Itu orang yang khusus. Jadi, puan-puan akan dianggap orang yang khusus. Bukan orang awam macam biasa, macam orang, dia panggil apa? Orang kebanyakan, bukan. Orang yang lebih istimewa sikit. Di sisi Allah. Kenapa? Kerana amalan-amalan mereka ini yang mereka lakukan, segala-gala baca Quran, tahajud dan sebagainya, dia bukan nak pahala, semata-mata pahala itu, tapi yang lebih utama bagi dia adalah dekatkan diri dia dengan Allah. Macam puan-puan buat bancuh teh kat suami, puan-puan nak apa? Nak apa? Bagi minum? Tak. Nak dekatkan kita dengan dia. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kan? Kalau dah dekat, minta lah raya nanti. Itu. Ni awal-awal lagi. Bang. Teh minum abang ya. Bang, duit ada bang duit? Oh, itu rupa-rupanya. Oh, awal-awal lagi. Bang. Tapi, bang, ni teh ni. Oh, sedap ni teh ni. Minum-minum. Abang dia kata, saya tak ada harga. Alah, minum lah. Saya dah buat ni. Kawan tu tak ada harga pun. Dia buat juga. Kenapa? Minum. Sikit lagi habiskan. Bila mana habis? Dah habis bang. Okey, nak lagi ke? Tak nak. Apa lagi tu? Besok saya nak pergi shopping ni. Oh, itu rupa-rupanya. Faham kan? Faham? Itulah. Itulah kita. Dah nampak dah syurga. Tak salah tahu. Tapi puan-puan buat macam tu pada suami tadi. Salah tak? Tak salah. Yalah, nak minta dengan siapa lagi? Minta dengan suami lah. Betul kan? Tapi kuranglah dari segi ketulinan cinta, ketulusan cinta. Sebenarnya kita buat tu sebab nak dekat. Nak dekat apa? Bertambah lagi kasih sayang, bertambah lagi cinta, bertambah lagi mesra, bertambah lagi bahagia. Makin dekat, makin dekat. Dekat ada 2 tahu. Satu dekat pada jarak fizikal. Satu dekat pada perasaan. Sebab tu macam bancuh teh tu, bacalah kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hembus biar merencik sikit air itu. Ni masa dah bancuh kan. Kejap teh. Orang dah cakap darah tinggi, kecil, manis, teh juga. Yang ni dekat pada fizikal, jauh pada perasaan.
Jadi Allah nak apa? Kiasan ni tahu, kiasan. Jadi Allah nak ya apa pada kita? Hati dan perasaan kita hanya ingin dekat dengan Allah. Inilah. Okey, kita baca lagi. Syarah dia tu, 122 tu. Masa nak habis dah? Oh, belum lagi. Dia akhir-akhir ni tak boleh mengaji banyak-banyak. Maqam makin naik ni. Maqam cinta. Maqam paling tinggi, maqam mahabbah. Ada ulama kata maqam paling tinggi, maqam redha. Tapi ada setengah ulama kata maqam kita paling tinggi di sisi Allah, maqam mahabbah, maqam cinta. Kerana orang yang ada cinta, dia ada redha. Hidup ni ada maqam, ada kedudukan kita di sisi Allah. Maka maqam yang paling tinggi adalah maqam cinta. Walaupun ada ulama kata maqam paling tinggi adalah maqam redha. Tapi ada setengah ulama kata maqam cinta yang paling tinggi, kerana siapa yang mencintai sudah tentu meredai. Ya. Dan orang yang meredai belum tentu mencintai. Okay. Baik. Seterusnya yang letak kaki yang ke bawah tu. 122. Golongan khawas ialah mereka yang dikhususkan. Dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan jiwa kehambaan yang sempurna. Kita ada jiwa kita jiwa kehambaan. Minta dengan Allah. Ya Allah, anugerahkan ke dalam hati aku ataupun jiwaku sentiasa merasai diriku tidak lebih daripada hamba kepadamu. Dan ya Allah, anugerahkan ke dalam hatiku rasa yang sempurna sebagai hamba. Tidak berbelah bahagi. Lalu terrealisasi maqam as-sidqu. Maqam as-sidqi. Kalau baca bahasa Arab, tapi oleh kerana itu bahasa Melayu, dia tak ada mudhafun ilaih. Tapi kalau bahasa Arab, maqam as-sidqi. Mudhafun ilaih. Apa makna maqam as-sidqi? Iaitu maqam jujur. Tulus, jujur. Jadi sebenarnya kita ni tak cukup jujur dengan Tuhan. Kerana apa? Kerana ada sesuatu yang kita nak dengan Allah. Bukan Allah itu yang kita nak. Tak cukup tulus. Okey ya? Sebab tu Syekh saya cakap selalulah, dia duduk pesan-pesan. Dia kata apa? Kalau kamu nak pergi berjalan dengan perjalanan yang jauh, fa'alaika bisidqi. Hendaklah engkau jujur. Apa makna jujur? Dalam bahasa mudah dia kata, engkau nak apa sebenarnya? Dia tanya soalan. Belajar ni nak apa? Solat nak apa? Ataupun kita kata, belajar ni nak apa? Nak Allah. Nak Allah. Betul ke? Betul ke? Benar tak? Ya? Tak benar. Saya tanya soalan mudah ginilah. Soalan mudah. Kenapa orang nak masuk universiti? Kenapa? Cakap betul-betul. Nak ilmu kan? Nak ilmu. Bukan nak kerja pun cakap pun. Saya cukup contoh. Dia kata saya nak ilmu, Ustaz. Ya ke nak ilmu? Ke nak sijil? Iyalah, naklah juga. Dia dah belah-belah bahagi. Betul ke nak sijil? Ke nak kerja? Dia pun dah belah bahagi. 3 dah bahagi. Mula nak ilmu. Kemudian nak sijil. Kemudian nak kerja. Ya ke nak kerja? Ke nak duit? Iyalah Ustaz, dah kerja nak duit. Ya ke nak duit? Ke nak kahwin? Ke nak beli rumah? Ke nak beli kereta? Iyalah. Iyalah, ada duit kan boleh. Maknanya dah berbelah bahagi. Apa sebenarnya nak? Cakap betul-betul lah. Nak senang. Okey. Jadi gitulah soalan dia. Maknanya tak jujur. Tak jujur. Tak cukup jujur, kalau boleh juga kita sebut. Ikhlas, tak cukup ikhlas. Dia kata nak ilmu, ya nak ilmu. Masjid tiap-tiap malam ada kuliah, tak datang juga pun. Kata nak ilmu. Nampak tak? Gitulah. Betul ke? Macam itulah. Tak cukup jujur. Sebab tu insan yang paling hebat dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nombor 1 siapa?
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Adakah sahabat lain tidak siddiq? Sahabat lain bukan sembarangan. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Oh, subhanallah, tak payah cerita lah. Allah dah jamin syurga. Tapi yang paling benar, yang paling tulus, yang paling jujur. Yang lain bukan kata tak jujur. Tak tahu nak cakap apa dah, kata takut tersilap bahasa kita, adab kita dengan sahabat Nabi. Subhanallah. Tapi yang paling tulus, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Inilah. Jadi kita ni jujur tak solat tu? Tak jujur. Atau tak cukup jujur. Bukan tak jujur lah. Tak cukup jujur, tak cukup tulus. Sebab apa? Masih berbelah bahagi. Mengingini sesuatu yang ada di samping. Bukan dia semata-mata. Gitulah ni. Tapi ni nak khatam dah ni tahu. Nak khatam dah ni. Hati-hati ya. Dah nak khatam dah. Ada satu tajuk lagi. Khatam ni, mintalah doa banyak-banyak supaya Allah Ta'ala bawa kita sebagaimana apa yang kita berjalan dalam perjalanan ilmu kita yang ni. Baik ya. Jadi saya ulang balik ni. Golongan khawas ialah mereka yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan jiwa kehambaan yang sempurna. Lalu terrealisasi maqam sidqi, iaitu maqam jujur, benar kepada Allah. Amalan mereka adalah penghampiran yang menghampirkan mereka kepada Allah. Kerana tujuan mereka beramal adalah untuk menghampirkan dirinya kepada Allah. Itu je. Sebab apa? Sebab nak dekat dengan Allah. Kenapa solat? Nak dekat dengan Allah. Kalau dah dekat dengan Allah, tak payah ceritalah pasal syurga, pasal pahala. Allah. Dia kan semua milik dia. Alah macam kita lah, kalau orang dah dekat dengan kita, kadang-kadang kita cakap, contoh, orang dekat dengan kita kan, dia datang rumah, kita cakap apa kat dia? Buat macam rumah sendiri. Sebab dah dekat, dah rapat. Padahal bukan adik-beradik pun. Kita cakap kat dia, buat macam rumah sendiri. Rasa nak makan, tu dapur. Rasa nak tidur, tu bilik. Buatlah. Nak tidur pukul berapa, nak bangun pukul berapa, nak makan apa yang ada kat dalam peti ais tu, buka lah, makan je lah. Apa tu? Dekat. Tak faham juga. Saja tanya soalan. Sebab tu orang yang khawas, dia tak tahu bagaimana cara. Cara dia apa? Jangan cakap itu, jangan cakap ini. Nombor satu, Allah. Kenapa? Nak dekat. Tapi kalau nak dekat, 2 rakaat ke? Itu tanya pula. 2 rakaat aku dah dekat dengan Allah. 2 rakaat. Sebab tu ulama-ulama ratusan rakaat. 5 ayat. Wali dah aku ni 5 ayat satu hari baca. Mana ada 5 ayat? 5 juzuk satu hari. Seminggu khatam. 6 kali 5, 30 kan? Betul? Tapi satu hari lagi, rehatlah. Ambil tenaga dulu. Mula pula. 5 hari, 6 hari khatam lah. Sebab tu kami masa di Hadramaut Yaman, tiap-tiap pagi Khamis khatam Quran. Tiap-tiap seminggu sekali. Kadang-kadang kita tanya juga, tak sempat khatam ni. Tak sempat khatam. Tapi ada yang khatam. Maka kita pun menumpanglah orang-orang yang hebat dari kalangan hamba-hamba Allah. Yang Allah rezekikan kepada dia untuk khatam. Kita ni tak tahulah khatam ke apa nama dia. Sebulan sekali pun terhege-hege. Kita ni samalah saya ni. Tolong doakan saya juga ya. Saya ni malah tau. Malah. Ustaz pun malah juga. Nak buat macam mana dah malah? Kena mengaku rajin. Tolong doa. Kita gini sama-sama doa tau. Saya harap kita sama-sama masuk syurga akhirat nanti. Ni sama yang hadir ni ya. Ibu bapa kita, anak cucu zuriat kita. Kalau tak ada manalah Ustaz ni. Kita dah masuk dah ni. Tak ada dia ni. Cakap banyak ni. Tolong cari dah doa pada Allah. Betul. Itulah pesan-pesan kita pada sahabat-sahabat kita. Ya, jangan anggap Ustaz ni laju tau. Tak kata kena gaya dia lah. Paling perlahan, terhege-hege. Cakap sedap. Memang cakap sedap kan. Kadang-kadang saya tahan nak hurai tau. Malu sana. Nak hurai yang tak payahlah. Engkau pun tak ke mana. Tapi takat ni dulu. Ya. Okey, baik. Ada satu lagi.
Satu lagi maqam dia. Wa khawwasul khawwas. Tu. Wa khawwas ada sabdu tu kan. Wa khawwasul khawwas a'maluhum darajat. Adapun orang-orang khawwasul khawwas, orang yang paling khusus, maka amalan mereka a'maluhum. Baik, satu lagi tolong catat sikit. A'mal tu dia guna plural, jamak. Maknanya tak sedikit, bukan satu. Banyak amalan. Daripada awal lagi. Tu kadang-kadang kita bahasa Arab kita tengok juga kan. Bukan satu amalan. A'mal, amalan. Banyak. Darajat. Sebab tu di akhir tu darajat ada alif dengan tak. Mana-mana perkataan yang huruf akhirnya ada alif dengan tak tu namanya jamak muannas salim. Apa makna jamak? Banyaklah. Jadi beberapa darjat. Bukan satu darajah. Baik, kita baca bawah tu 1 2 3. Golongan khawasul khawas adalah mereka yang dikhususkan oleh Allah dengan ma'rifah. Yang inilah orang-orang yang sudah mencapai maqam al-arif billah. Atau dia ma'rifatullah. Ma'rifah ni ada tahap dia tau. Ma'rifah al-burhaniyah ni saya pernah sebut dulu. Apa makna ma'rifah burhaniyah ni? Ma'rifah paling bawah. Tapi ma'rifah lepas pada tu tak ada. Ialah orang-orang yang belajar tauhid yang dibahas secara nazari, secara teori. Yang kita belajar sifat 20. Apa makna wujud? Allah itu ada. Maka selain Allah itu tidak ada. Dan mustahil Allah itu tidak ada. Apa dalil Allah itu ada? Alam ini. Itu teori-teori akal. Supaya akal kita tidak tersalah faham tentang Allah. Bak ketuhanan. Maka kita dianggap orang yang ma'rifatullah, yang bawah tu. Kalau bawah tu dia dikira dia tak kenal Allah. Maknanya orang ni kalau tak belajar sifat 20, susah nak cakap dia kata dia kenal Allah. Ada orang sedap aja cakap. Dia kata apa? Alah, kita tak payah belajar lah sifat 20. Kita baca qul huwallah pun boleh kenal Allah. Ni wali lah ni. Maknanya hebatnya ilmu dia baca qul huwallahu ahad sampai akhir. Tiba-tiba dia kenal Allah. Ni memang orang hebat lah ni. Tak tahulah, kita pun tak lawan dia lah. Kita ni orang awam. Belajar satu-satu. Allah bersifat dengan qidam. Bagaimana wujud Allah. Wujud yang tidak ada permulaan, yang sedia kala. Bagaimana wujud Allah. Wujud yang baqa. Wujud yang akan kekal. Tidak ada kesudahan. Bagaimana wujud Allah. Wujud yang mukhalafah lil hawadis. Itu dipanggil teori-teori akal. Ada dalil dia. Bagaimana wujud Allah. Wujud yang esa. Mana dalil dia? Dalil dia ialah wa ilahukum ilahun wahid. Qul huwallahu ahad. Ini teori-teori akal. Maka ni maqam dia dinamakan ma'rifah al-burhaniyah. Ada satu lagi mengenal Allah melalui hati. Yang tadi akal. Hati. Maka dinamakan al-ma'rifah al-kashfiyah. Ma'rifah kashfiyah. Allah buka singkapan mata hati kita. Maka ketika itu kita bukan setakat tahu, yakin, percaya Allah itu wujud, kita mula merasai kewujudan Allah. Ada orang dia tahu kita ada dalam majlis tu. Dia tak rasa kita ada. Bagi dia tak penting kita ada. Tapi dia tahu kita ada. Okey. Betul ya? Dia tahu kita ada. Nampak kita masuk dalam majlis dia. Tapi dia buat tak tahu je. Sebab dia tak rasa kehadiran kita. Betul kan? Macam orang ni sekarang ni. Kita jemput dia makan rumah kita. Dia datang-datang, dia duduk main. Dia tahu tak kita ada kan? Dia tahu, tapi dia tak rasa kita ada bersama dengan dia. Dia lebih penting kawan dia yang ada dalam ni. Lepas tu kita kena ajar anak-anak kita ya. Sama, anak-anak saya pun sama. Masa makan letak telefon. Ya, kalau tidak makan telefon aja. Kadang anak-anak ni kena tegah juga kan. Aduh, bagus dia. Bagus. Telefon. Tapi bukan cakap kat adik. Adik okey. Pernah satu kali saya duduk tengah khutbah tau. Saya tengah khutbah. Imam masjid. Saya khutbah atas. Dia duduk bawah depan ni. Dengar khutbah kejap. Nanti senyum. Dengar kejap.
Tengah khutbah nampak kan? Kita khutbah kan, kita tengok sana, kita tengok sini, kita tengok depan kita supaya ada interaksi tu kan. Saya tengah khutbah. Imam tu kan duduk dengar khutbah. Jadi kita berkhutbah ni, kita tengoklah jemaah kita belah sini, tengok belah sini, tengok teks, tengok sini, tengok teks. Ada orang khutbah baca teks, macam dia duduk baca khutbah, orang tak ada kat depan. Mana boleh macam tu? Jadi saya terpandang bawah tu. Imam senyum tengok kat saya. Saya terasa kan aku tegur kan imam ni. Tapi taklah, kita tak buatlah. Tak baik kan? Tak baik. Sebab mengaibkan dia. Alhamdulillah sekarang ni teks khutbah sekarang ni alhamdulillah ada ingatan dah. Sehingga terpaksa teks itu sebut tuan-tuan sekalian, tumpu kepada itu, letak dulu telefon, jangan duk itu. Dah ada dah sekarang ni. Kenapa? Orang dah jadi macam tu. Dia terkeluar daripada ahli Jumaat, tahu tak? Dia hari itu tak termasuk senarai ahli Jumaat. Walaupun sah dia solat dia. Tapi dia terkeluar, tak ada pahala dia. Dia tak dengar. Tu ya. Kan Nabi kata cakap kat kawan sebelah, diam pun tak boleh. Dia duk cakap, kita kata diam. Dia dan kita dua-dua sekali dikatakan lalai. Tu bahaya. Okey, baiklah insya-Allah ya. Jadi saya nak sebut yang tadi. Yang mana bila mana kita yakin dengan akal kita yang sudah kita faham Allah itu wajib ada, dan akal tidak boleh menerima bahawa Allah itu tidak ada. Wajib ada pada hukum akal. Ada satu lagi makrifah kasyfiyah. Diri dalam kita, hati kita, jiwa kita merasai wujud Allah. Bahkan merasai bahawa kita sentiasa dekat dengan Allah dan Allah dekat dengan kita. Bahkan di mana Allah dalam bentuk rasa hati kita, Allah sentiasa di hati kita. Yang ni yang kita duk zikir tu. Ya, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hatiku kecuali Allah. Apa maksud dia? Tidak ada dalam hati kita rasa kecuali merasai wujud Allah, merasai dekatnya Allah, merasai kesempurnaan Allah. Itu rasa. Maka kalau bila mana Allah mula singkap, mengangkat hijab kita, itu dia panggil makrifah kasyfiyah. Itulah makrifah yang ada pada wali-wali Allah, yang disebut orang-orang yang arif billah ni. Itu nombor ni di dunia. Tapi kalau dia ada dua lagi di akhirat, dia panggil makrifah ainiyah. Ma'rifah ainiyah, mengenal Allah dengan pandangan mata zahir. Siapa dia? Ahli syurga. Maknanya orang masuk syurga bila mana Allah bagi rezeki pada dia memandang Allah dengan mata kasar dia, tapi bukan lagi mata duniawi, mata ukhrawi. Ketika tu dia lebih kenal Allah dengan, sebab dia tengok Allah. Tu ahli syurga yang tak ada di dunia lagi lah. Tapi makrifah yang paling tinggi lagi, makrifah al-haqiqiyah. Makrifah yang sebenar-benar makrifah ialah Allah mengenal dirinya. Okeylah. Tapi nak sebut di sini ialah orang yang khusus ni, yang paling khusus, mereka yang dikhususkan oleh Allah dengan makrifah, pengenalan ketuhanan. Dan bukan setakat dia kenal, maka dia mula mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta. Maka adalah para pencintanya, pencinta Allah dalam hubungan, muka surat 72, kehambaan kepadanya. Di samping kehambaan, mereka berinteraksi kepadanya dengan kecintaan. Okay. Yang nombor dua tadi, dia berinteraksi dengan Allah dengan kehambaan, dengan tujuan ingin dekat dengan Allah. Tetapi yang ni dia berinteraksi dengan Allah dengan rasa kehambaan dan kecintaan yang tulus kepada Allah. Ya, macam ada orang yang dekat dengan kita, macam kita sebut tadi. Masuklah, silakan masuk, buatlah macam rumah sendiri. Okey ya. Tapi ada masa dia kan baliklah. Dia datang ziarah seminggu, kawan-kawan jauh, dia balik. Maknanya apa tu? Dekat. Dia ada satu lagi, dekat dan cinta. Okey. Yang tu duduk bersama dalam rumah tu selama-lamanya sampai akhir hayat, sehidup semati. Suami lah. Betul kan? Okey lah. Nah itu dah tak payah hurai lah kalau macam tu. Dah faham lah tu.
Jadi ada yang dekat tapi tidak cinta. Tapi ada yang dekat dan mencintai atau saling mencintai. Okey ya? Itulah yang paling tinggi dengan Allah. Antara golongan hamba Allah yang paling tinggi dengan Allah ialah mereka menyempurnakan kehambaan mereka kepada Allah. Bukan sekadar nak dekat dengan Allah atau zahirkan diri dia, tapi segala yang dia buat kerana cinta. Maka segala apa yang dia pandang, pandangan cinta kepada Allah. Walaupun Allah bagi dia sakit, maka dia seronok. Sebab tu nama dia Sayyidina Uwais Al-Qarni tu. Kan mak dia suruh doa, dia sakit. Mak dia kata, kenapa tak doa? Dia tak nak doa. Doa apa? Doa supaya sembuh. Dia tak nak. Kenapa dia tak nak? Sebab dia suka dengan sakit itu. Kenapa dia suka dengan sakit itu? Sebab yang memberi sakit itu yang dia cinta. Macam kita dulu-dulu kan suka kena cubit kan? Bilalah abang aku nak cubit aku ni. Cubit cinta nama dia. Dia cubit ni banyak juga tau. Yang puan-puan cubit anak tu cubit geram. Budak ni. Tu lain tu. Maka bilalah si suami ni akan mencubitku dengan cubitan cinta. Sakit tak? Sakit jugalah kadang-kadang suami pun dia tak boleh. Ya. Sebab dia suami ni kadang-kadang sama juga isteri pun. Dia kadang-kadang dia cubit cinta dalam geram. Dua dalam satu. Sakit juga tapi seronok. Gembira. Kadang-kadang suami kata busuk lah awak ni. Suka. Cuba orang lain cakap busuk. Gitulah cinta. Jadi sebab tu Sayyidina Uwais Al-Qarni, bila mana Allah bagi dia sakit, dia tak ada doa. Dia seronok dengan sakit itu. Sebab apa? Sebab yang memberi sakit itu kan yang dicintai. Maka segala apa yang datang daripada yang dicintai, itu dicintai. Okey ya? Okey lah tu. Segala apa yang datang daripada yang dicintai, itu mesti dicintai. Maka mak dia kata, mak dia kata, tapi bijak mak dia. Wahai Uwais, tidakkah Allah yang kamu cintai itu memerintahkan kamu supaya mentaati mak? Ya benar. Maka mak sekarang perintah kamu supaya doa agar kamu hilangkan sakit. Akhir sekali ya Allah, oleh kerana ibuku yang memerintahkan, kerana engkau juga ya Allah yang menyuruh aku taat pada ibu, aku doa. Tapi tolong tinggalkan, nampak tak? Bukti cinta itu. Sekadar duit 10 sen, ada tanda dia. Tak nak bagi hilang semuanya. Ini kita ni. Awak ingat saya ada masa nak sakit kepala? Ada masa? Ingat ada masa? Ini Panadol Activas punya. Subhanallah. Inilah orang awam. Salah tak dia cakap gitu? Tak salah. Dengan dia cakap gitu, berapa banyak laku ubat dia? Tak salah. Tapi nak bagi tahunya, itulah orang awam. Itulah kita. Sakit sikit ingat doktor. Sakit sikit ingat ubat. Sakit sikit ingat hospital. Betul kan? Itulah. Tidak kata, ya Allah sedapnya sakit kepala ni, ya Allah. Kau tambah sikit lagi, ya Allah. Sebab apa? Sebab kita duduk nombor berapa tadi? Daripada yang tadi, yang 3 tadi tu. Maka sebab tu solat, Allahumma salli ala sayyidina. Lepas 2 lagi. Lepas 2 rakaat 2 lagi. Kenapa? Kerana cinta. Kan macam bercakap kan? Macam Quran. Lepas satu muka. Lepas satu muka. Kerana cinta. Macam kita bercakap dengan kekasih kita dululah. Kan? Oi, ya Allah, seronok lah. Padahal bercakap pasal apa je pun. Tak ada apa pun bercakapnya. Tapi ya Allah seronoknya. Tak nak berhenti. Bukan tu. Kat tepi jalan tu. Telefon tepi jalan tu. Mak bagi duit kan. Mak bagi duit sekolah 50 sen. Tak makan. Simpan. Telefon tepi jalan tu. Bergayut. Tu masa tu orang kata bergayut. Sempat tak ni ya? Yang paling derita bila? Di saat tinggal 10 sen lagi. Macam nak meninggal rasanya. Ya Allah, 10 sen lagi ni, 10 sen lagi ni. Ya Allah, tak ada ke orang lalu-lalu nak bagi. Itu. Begitulah cintanya kekasih-kekasih Allah. Mereka bangun malam. Deritanya perasaan mereka di saat matahari ingin terbit. Kenapa?
Kerana waktu dia dengan Allah sudah hampir tamat pada malam itu. Kerana siangnya dia ada kerja dia sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, maka dia kena teruskan kerja dia. Maka dia merindui. Sebab tu ulama, alim ulama, mereka sentiasa merindui malam-malam yang terindah dia dengan Allah. Okey ya? Tetapi kita merindui siang. Betul ya? Lambatnya malam ni. Bilalah nak siang. Orang awam. Macam kita. Pukul berapa dah ya? Rasa lambat pula hari ni. Okey, pukul 1.72 tu. Ada okey lah rasa. Tapi baguslah. Saya rasa perasaan tuan-tuan dan puan-puan ni terasa perasaan alhamdulillah tak lapang, tenang, seronok cakap pasal Allah. Ya. Selapang Allah. Semoga Allah meletakkan cinta yang benar dalam hati kita kepada Allah dan Rasul. Dan meletakkan sebuah kerinduan yang mendalam dengan kadar-kadar kemampuan kita. Rindu ni boleh pensan tau. Sakit. Dan kita sebenarnya sekarang ni, kita kata rindu pada seseorang, tak cukup rindu tau. Atau mungkin belum namanya rindu. Ingat barangkali. Kalau rindu betul-betul rindu, memang pensan kita. Atau kelu 1000 bahasa. Tak terkata apa-apa. Baik, teks dia tu. Kullamajtanabta hawaka qawiya imanuka. Tapi bagaimana jalan ke arah itu semua? Maka dikatakan kullama, setiap kali ijtanabta, kamu menjauhi. Apa yang kamu kena jauhi? Hawaka, hawa nafsumu. Jauhi hawa nafsu kita. Qawiya, maka akan bertambah kuat imanuka, imanmu. Jadi kenapa golongan awam kemudian berpindah kepada khawas, kemudian berpindah kepada khawasul khawas? Salah satu kerana keimanan itu semakin kuat, semakin kuat. Macam mana nak kuatkan iman? Nak kuatkan kepercayaan, rasa kepercayaan kita pada Allah. Saya suka ulang ya. Iman itu adalah percaya. Iman itu berada di hati. Hati itu adalah rasa, tempat rasa. Maka apa makna iman? Rasa percaya. Sejauh mana rasa kita? Rasa ni dia boleh gambar apa ya? Banyak tak rasa tu? Kuat tak rasa tu? Dalam tak rasa tu? Tu rasa. Macam kita rasa rindu, rasa juga. Tapi kuat tak? Banyak tak? Lepas tu kalau saya tanya puan-puan, tapi selalu tanya, tuan-tuan jangan terasa ya, kita ikut majoriti. Jangan terasa, ustaz selalu belah sini, saya ni bila? Saya pernah tanya puan-puan yang masih ada lah, yang suami dah meninggal tu, kita doa supaya ke syurga, tamat menjadi ahli-ahli syurga. Kita nak bagi tahunya, puan-puan cinta tak pada suami? Macam baru nak fikir je. Sudah. Spontan tau. Cinta tak? Ya, cinta. Okey, berapa banyak? Berapa banyak? Ya ke? Ya, betul tak boleh kira? Tak terkira? Kan ada orang buat banyak ni. Macam saya nak kaitkan dengan Allah tau. Bukan kata kita sekadar jawapan. Maka syekh saya, dia kata apa? Cinta ialah isterimu dan suamimu sebanyak Allah mencintai mereka. Allah terlalu cinta kepada hamba-hambanya. Sebab tu kita ni macam-macam perangai kita buat ke Allah. Solat pun lalai. Allah minta 3 saat aja dalam sujud tu pun lalai. Tapi Allah tetap memberi rezeki, memberi kesihatan, memberi keluarga, memberi kehidupan, memberi segala-gala pada kita. Bahkan Allah makin tambah. Sekarang tambah cucu lagi kan? Tambah ahli keluarga, tambah macam-macam lah. Sayangnya Allah pada umat kekasihnya. Maka kita kena sayang kepada sesiapa pun sebanyak sayang Allah. Mana kerana Allah. Tapi kalau suatu hari nanti mungkin kalau ada benci, maka benci juga kerana Allah. Kalau mungkin ada.
Itulah. Jadi rasa, saya nak cerita pasal rasa. Iman itu rasa. Maka rasa ini akan bertambah. Bertambah apa salah satunya? Bertambah kuat. Kalau kat sini, qawiyah. Tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Bila mana kita menjauhi nafsu kita sendiri. Apa makna menjauhi nafsu? Menjauhi kehendak-kehendak nafsu yang bercanggah dengan kehendak syariat, kehendak Allah. Dan itulah sifat nafsu pada dasarnya. Nafsu ni kerja dia apa? Dia jauhkan kita dengan Allah. Kalau dia tak dapat jauhkan kita dengan Allah, dengan cara mana dia jauhkan kita dengan Allah? Dia ada dua cara. Cara pertama, dia suruh kita buat maksiat. Cara kedua, dia buat kita jangan buat baik. Contoh, kita hari ni dah tak mengumpat dah. Dah tak mengumpat, dah tak kata orang, dah tak tipu orang, tak keji orang. Dia buat kita, maka dia gagal dah satu sudut. Kerana tak boleh buat kita buat jahat. Last sekali dia kata, Quran pun tak payah baca je lah. Dua-dua tak buat. Zikir pun tak payah buat lah. Besok je lah. Dia pusing. Jadi, kalau dia tak mampu menggoda kita buat jahat, dia goda kita jangan buat baik. Akhir sekali kosong juga hidup kita. Sebab tu dia datang malas. Malas lah nak baca Quran. Petang nantilah. Dia bijak. Dia tak kata besok lagi. Dia kata tengah hari sikit lah. Yang tu. Rupa-rupanya tengah hari tu ada jiran datang pula rumah. Atau tetamu datang. Pandai. Kemudian, tetamu ada. Tak apalah, petang nantilah. Dia bawa kita. Kemudian, tak apalah, petang dah lewat dah ni. Malam ada masa panjang sikit. Malam. Masa malam tu mengantuk dah. Tidur awal lah malam ni. Rasa-rasa nak bangun tahajud. Quran dah lepas. Tidur awal lah sikit. Bila mana tidur awal, dia buat hal tengah-tengah pukul 1, pukul 2 tu. Kita pun bangun jadi tak tidur. Nak sembahyang awal sangat. Celik tutup tahu-tahu orang azan. Habis. Tu dia itu. Maknanya hari tu dia kontrol kita jangan buat baik. Syaitan bantu dia. Syaitan bantu dia. Itu. Jadi kita kena, sebab tu kata ulama, dalam senarai yang paling kamu jangan percaya, nombor 1, diri kamu sendiri. Nafsu lah maksud dia, bukan diri kita. Kan motivator kata apa kan? You all kena percaya pada diri sendiri. Diri yang mana tu? Kena bahagi juga. Sebab diri ni, diri dalam ada 4. Ada roh, ada akal, ada nafsu, ada hati. Okey, boleh percaya pada akal. Akal yang mana? Akal yang waras tau. Akal kadang-kadang menipu juga akal ni. Yang tak waras. Hati yang mana? Hati yang beriman. Kalau hati tak beriman, berapa banyak hati tu menyusahkan. Itu yang mematikan. Kena tengok tu. Jadi percaya pada diri, ada satu benda diri yang jangan kita percaya, namanya an-nafsu. Hawa. Okay. Baik, kita baca sikit. Iaitu dirimu yang menjadi sumber penisbahan sifat-sifat. Itu 1, 2, 4 tu. Bukan. Yang atas. Dia cakap lagi sekali. Wa kullama, kaf tu salah tu ya. Kaf tu baris depan. Macam yang atas tu. Tu salah baris tu. Bukan wa kallama. Kallama tu bercakap. Kalau kullama berbicara. Berbicara pula dah. Saya pula tersilap. Kallama bercakap atau berbicara. Kullama setiap kali. Tu salah baris, salah makna. Sikit aja. Macam jannah lah. Jannah syurga. Kalau baca baris depan junnah, perisai. Kalau baca baris bawah jin. Jinnah, jin. Ya Allah, ma'ina nas'aluka jinnah. Minta jin pula dah. Contohlah. Tu bahasa Arab. Seronok juga, baik. Wa kullama jtanabta, setiap kali kamu menjauhi dirimu, zataka. Yang tadi hawaka, yang bawah tu zataka. Qawiya tauhiduka, maka akan bertambah kuat tauhid kamu. Jadi rosaknya iman kita, lemahnya iman kita sebab ikut hawa nafsu. Tapi rosaknya tauhid kita, lemahnya tauhid kita kalau kita ikut diri kita. Diri yang mana tu? Baik, yang bawah tu ada. Iaitu dirimu yang menjadi sumber
penisbahan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatanmu kepada dirimu sendiri, sehingga terlalai daripada melihat semuanya daripada Allah dan dengan Allah. Ya. Jadi selama mana kita tidak menjauhi penisbahan segala apa yang kita lalui dalam hidup ni kepada diri kita, dan kita tak nisbahkan, ketika itu tauhid kita makin kuat. Tetapi kalau sebaliknya, segala apa yang kita lalui dalam hidup kita, kita nisbahkan kepada diri kita. Aku pandai, sebab tu aku boleh buat ni. Aku bijak, sebab tu aku boleh selesaikan masalah ni. Aku ada duit, sebab tu aku boleh beli ni. Aku sihat, sebab tu aku boleh solat. Aku rajin, sebab tu aku... Selama mana dia nisbahkan kepada sifat-sifat diri dia, ketika itu makin lemah tauhid dia. Tapi kalau seluruh apa yang dia hidup ini, dia bergantung dan bersandar kepada Allah seluruhnya, hebatlah puan ni, puan boleh buat ya, benda ni susah ni. Alhamdulillah, Allah bantu saya. Yang tu. Puan bijaklah, orang lain tak boleh selesai, puan boleh selesai ya. Bukan, Allah bagi taufik dan hidayah pada saya. Yang tu yang kita nak. Maka ketika itu tauhid kita makin kuat. Itu maksud dia, setiap kali kamu menjauhi dirimu. Diri yang mana? Diri dari sudut penisbahan sifat yang ada pada kita. Jangan pernah rasa diri cerdik tau. Tapi dunia sekarang terpedaya. Dia boleh cakap orang bodoh. Kenapa dia cakap orang bodoh? Kerana dia merasakan dia cerdik. Dia tak akan membodohkan orang kalau dia rasa dia tu tak cerdik juga. Okey ya? Orang suka cakap. Kenapa you ni begini. Kenapa dia cakap kat orang macam tu? Kerana dia rasa diri dia sempurna. Lepas tu jangan kita bodohkan orang kalau kita ni sama dengan dia juga. Sama apa? Kita sebenarnya sama je, sama-sama tak tahu. Nak mati besok pun tak tahu. Nak sehat besok pun tak tahu kita. Jadi itulah keadaan sebenarnya diri kita. Ni kita belajar tauhid ya. Dunia sekarang ni kadang-kadang minta maaf. Tu tadi bukan saya sebut, contohlah orang, bukan kita orang. Atau mungkin kita. Tapi sekarang ni dia duk check tau. Dia check. Ustaz ni guna bodoh lah. Tak, kita tunjuk contoh. Kalau orang suka bodohkan orang, berarti dia rasa dia cerdik. Kalau dia rasa dia tak cerdik, dia pun bodoh juga. Kenapa dia bodohkan orang kalau dah sama-sama? Inilah masalah kita dunia yang ada hari ini. Biasanya terkena kepada siapa ujian ini? Terkena pada ustaz-ustaz. Terkena pada ahli ilmu. Kita lihat dunia hari ini, ahli ilmu ni rasa sebab kadang-kadang terpedaya dengan ilmu dia. Betul ya? Semua orang salah bagi dia. Dia seorang aja betul. Berarti dia telah merasakan diri dia sempurna. Ini bahaya. Sebab tu belajar tauhid. Inilah sebenarnya tujuan tauhid. Apa tujuan belajar tauhid? Supaya seluruh hidup ni letak pada Allah. Dialah yang berilmu, dialah yang berkuasa, dialah yang sempurna, dialah yang bijak. Habis kita ni tak ada apa-apa. Habis kalau dah tak ada apa-apa, nak sombong dengan apa? Nak riak dengan apa? Nak ujub dengan apa? Maka tak ada apalah. Selamatlah kita. Ketika itulah kita selamat. Maka jaga bahasa kita dengan baik. Jangan hina orang. Gitulah. Masa dah lebih dah ni. Alhamdulillah, setakat tu dahulu. Wallahualam. Akan datang kita fasa yang ke-25 kan. Lepas tu lampiran rumusan. Itulah jadi kita doa, lepas ni kita tutuplah. Saya ni tak lepas ni tak sempat lah, kalau ada apa-apa urusan saya tak sempat tau. Lepas ni saya terus kena keluar, ada urusan. Kalau puan-puan itu mesej je lah kalau nak itu. Jadi kita ada doa.